Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam insya-Allah sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-75 daripada Mashaf. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan pandu kita, jadikan kita insya-Allah terpandu dengan Al-Quran. InsyaAllah hari ini 26 hari bulan Zulkaidah tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 7 hari bulan Julai tahun 2021 Masihi. Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama di ayat yang ke-187 sehingga ayat 194 daripada surah Al-Imran. Jadi insyaAllah kita telah hampir sampai kepada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Imran. Jadi moga-moga kita semua akan dapat bersama-sama pagi ini sehingga ke akhir sesi ini insyaAllah dalam masa 30 minit lebih kurang, insyaAllah kurang plus minus. Dan kalau boleh insyaAllah dapat bersama-sama membuka Mashaf pada pagi ini supaya kita dapat meneliti sama-sama ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muka surat ini insyaAllah. Hari ini hari Rabu, insyaAllah, lupa nak sebutkan, dan kita akan mulakan insyaAllah dengan kita membaca sedikit daripada ayat daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca tadi ayat 187 daripada surah Al-Imran, dan insya-Allah kita akan tengok apakah yang terkandung di dalam surah ini, dalam muka surah ini insya-Allah. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 187 ni ialah tentang perangai ataupun sikap ataupun bagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang ahli kitab, iaitu orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi. Setengah ulama kata ayat ni berkenaan dengan orang Yahudi, tetapi ada setengah ulama lain, tafsir lain mengatakan bahawa ianya adalah untuk orang Yahudi dan juga untuk orang Nasrani juga, orang Kristian. Jadi apa yang Allah Ta'ala sebut sini, iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan mereka. Perjanjian apa? Iaitu perjanjian untuk mereka ini mestilah menceritakan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu kepada manusia. Itu perjanjian yang Allah telah ambil daripada mereka, tetapkan kepada mereka, arahkan kepada mereka supaya mereka buat macam ni. Tapi apa yang berlaku ialah mereka ini tak menunaikan perjanjian mereka ini. Sebab apa tak menunaikan perjanjian? Kerana mereka mendapat rasuah ataupun ingin mendapat duit dengan cara apa yang mereka buat, iaitu menyembunyikan. Mereka tak beritahu betul-betul, mereka tak sebarkan, mereka tak ceritakan apa dalam konten, tapi mereka mengikut kehendak apa yang diinginkan oleh orang yang berada di depan mereka itu. Sebab apa? Nanti mereka akan dapat duit dengan perbuatan mereka itu. Jadi inilah yang Allah SWT terangkan kepada kita insya-Allah di permulaan dalam muka surat yang akan kita baca pada pagi ini. Jadi Allah SWT kata wa iz akhazallahu mitsaq. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq. Mitsaq itu maknanya perjanjian. Di mana allazina utul kitab, iaitu mitsaq orang-orang yang diberi kitab. Oh, Yahudi dan Kristian lah, of course kan. Jadi mereka ni telah diberikan kitab Injil, Taurat, kemudian mereka telah diminta janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Latubayyinunnah. Itu makna ada lam depan tu. Lam tu untuk menunjukkan takkid. Sungguh-sungguh kamu mesti, latubayyinunnah, kamu mestilah menjelaskannya, menerangkannya linnas, kepada manusia. Hu tu ialah Alkitab. Latubayyinunnahu. Hu tu ialah nya tu makna refer kepada kitab, iaitu mereka mestilah menyampaikan isi kitab tu, isi Taurat, isi Injil yang benar, bukan yang bohong, bukan yang dah diubah seperti sekarang ni, tapi yang benar dulu, bahawa mereka mestilah menyampaikan isi kitab itu linnas, kepada manusia. Kemudian wala taktumunahu, Allah Ta'ala buat janji dengan mereka, wala taktumunah, jangan kamu sembunyikan dia. Tapi apa yang mereka buat? Fanabazuh, mereka campakkan hu tu ialah al-mitsaq.
Mereka campakkan misat tu, mereka buat tahirau misat tu, mereka lupa janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita kata kepentingan bahawa kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini, kita pun sebenarnya telah mengambil janji tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya secara tidak langsung. Kalau kita tengok Alkitab dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah minta daripada kita supaya tolong Nabi beritahu apa yang ada dalam Quran, sepatutnya kita kena sebarkan kepada semua manusia. Jadi sebab itulah pentingnya kita sendiri kena faham. Kalau kita tak faham Al-Quran, macam mana kita ni nak beritahu kepada manusia? Nanti kita pun silap. Kita faham, kita pun silap. Jadi bagaimana kita nak sebarkan kepada orang lain? Jadi oleh kerana itulah secara automatik yang kita faham di sini ialah apa? Iaitu mestilah kita ni belajar. Kata Sayyidina Ali dalam satu kata-kata dia ada disebutkan, iaitu apa? Ma akhazallahu al-ahd ala ahli al-jahl hatta yata'allamu hatta akhazahu Allah ala ahli al-ilmi an yu'allimu. Ringkasnya maksud sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil janji daripada orang-orang yang kalau dia tak tahu, dia mesti belajar, dan daripada orang-orang yang tahu, iaitu ahli al-ilmi, dia mestilah mengajar. Jadi tanggungjawab dua tu kan. Kalau kita tak tahu, kita belajar. Jadi alhamdulillah hari ni kita cuba kan, ini usaha kita kan, kita nak belajar kan. Dan kemudian orang-orang yang mengetahui hendaklah dia mengajar. Itu adalah tanggungjawab yang Allah Taala telah bebankan kepada kita kan. Bukan beban maknanya berat kan, tapi maknanya ialah itulah sepatutnya yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Allah SWT sebut bagaimana ahli kitab ini, iaitu fanabazuhu. Jadi Allah Ta'ala sebut fanabazuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab tu, mereka tak tunaikan kitab tu, mereka tak usahakan untuk menyampaikan kepada manusia sebagaimana janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fanabazuhu, campak di belakang mereka. Itu kata-kata maksud daripada maksud harfian perkataan-perkataan yang digunakan sini kan. Mereka campakkan di belakang mereka. Washtarau bihi. Tak cukup dengan tu saja. Kenapa mereka campak tu? Iaitu dan mereka beli, Allah Ta'ala kata washtarau bihi, gunakan Alkitab tu untuk dapat samanan qalila, untuk dapat duit. Bukan maknanya mengajar Quran tu tak boleh, tak bukan maksud sini. Tapi maksud sini ialah apa? Mereka tukarkan ayat Quran tu, mereka simpan, sebahagian mereka sembunyikan. Kenapa? Untuk mendapat habuan dunia. Jadi ulama tafsir kata mereka dapat rasuah lah daripada situ. Jadi kemudian fabit sama yashtarun, Allah Ta'ala kata sangat buruk apa yang mereka jual beli mereka ni. Bisnes mereka ni sangat buruk kan. Kemudian Allah Subhanahu Taala sebut selepas itu wala tahsabanna. Ada dua bacaan sini, wala tahsabanna wala yahsabanna. Ada dua situ qiraat so kita baca ikut standard yang kita ni lah, yang dalam mushaf kita, wala tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Seterusnya sambungan lagi ni, Allah Subhanahu Taala ceritakan ni, janganlah kamu menyangka. Jangan kamu kita semualah bila kita baca ayat ni kan, kita ingat kan, Allah Ta'ala kata jangan kamu menyangka allazina yafrahuna, jangan kamu menyangka bahawa orang-orang yang yafrahuna bima atau, mereka orang-orang yang gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka ni suka mereka ni dipuji. Pujilah orang puji mereka kan, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak buat. Jadi ada dua perkara sini kan. Yang pertama sekali ialah jangan kamu sangka orang-orang gembira dengan apa yang mereka dapat. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ini suka orang puji mereka sedangkan mereka tak buat benda tu. Jadi yang pertama sekali kita tengok kan sebab nuzul ayat ni. Ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat. Yang pertama sekali ialah ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas kan, kalau ikut ayat ni maknanya kalau kita gembira tu tak boleh. Gembira apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gembira tak boleh. Yang keduanya, kita tak buat, kita suka tapi kita tak buat tak buat benda tu tapi kita suka kalau orang puji kita, maknanya tak boleh. Dahsyat juga maknanya kalau ayat ni kan, apa-apa yang kita dapat kalau kita rasa gembira tak boleh. Jadi kata Ibnu Abbas kepada sahabat tersebut, dia kata salah tu, fahaman kau tu salah ni. Ayat ini adalah diturunkan untuk ahli kitab. Tu yang pertama lah kan. Yang kedua, ada ulama yang menyebutkan tentang satu peristiwa yang berkaitan dengan ayat ni. Dia kata ayat ni adalah turun kepada orang-orang munafik. Orang munafik ni bila berperang, mereka ni pergi berperang sebagaimana perang Uhud. Mereka pergi separuh jalan mereka balik.
ataupun apa-apa peperangan lah kan. Mereka ni buat macam tu lah peperangan dia. Ada pergi, ada tak pergi, ada pergi sekat jalan, ada pergi balik semula, macam-macam. Jadi tiba-tiba ada tu orang Islam ni menang. Bila orang Islam ni menang, mereka ni tak pergi berperang pun, tapi bila orang-orang Islam dah balik, orang yang dah balik peperangan dah balik, bawa harta semua, gembira kerana kemenangan dan sebagainya, mereka pun tumpang gembira juga kan. Mereka pun kata wah macam ni lah. Jadi sedangkan mereka tak buat pun. Itu orang munafik. Jadi ayat ini dikatakan turun pada mereka. Jadi oleh kerana itulah maka tak apa, ulama-ulama kata walaupun ayat ni ada dikatakan turun kepada orang-orang Yahudi, ada kata turun kepada orang ahli kitab, ada kata turun kepada orang-orang munafik, tetapi ulama kata kan, ulama tafsir yang mengatakan ayat ni adalah sebenarnya umum, iaitu yang pertama sekali, kita jangan gembira kalau Allah Ta'ala beri kepada kita something, sedangkan kita tak gunakan benda tu kepada kebaikan. Jangan hanya mata bila diberi gembira tapi tak guna pun, tak guna untuk benda yang baik pun. Yang keduanya, orang yang suka dipuji sedangkan dia tak buat benda tu, kebaikan dia tak buat, tapi dia rasa gembiranya, tapi dia tak buat pun, dia tahu dia tak buat kan, tapi dia dipuji. Jadi kedua-dua sifat ni adalah merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Dua-dua sifat ni jangan, fala tahsabannahum bimafazati minal azab. Orang ni jangan sangka mereka ini terlepas daripada azab. Bimafazatin tu maknanya berada di tempat yang selamat, maknanya daripada azab, maknanya tak masuk neraka lah, gitu kan. Walhum azabun alim. Bahkan Allah Subhanahu Taala kata mereka ni, bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan, azab neraka lah kan, neraka apa tu kan. Itu tengok kan. Tapi maknanya mereka ni jangan sangka bahawa mereka ni selamat walaupun dunia ni orang puji, mereka tak buat pun tapi orang puji, ataupun mereka buat tapi tak ikhlas pun. Jadi jaga, Allah Ta'ala kata mereka ni tak akan selamat. Allah Ta'ala tahu kan apakah perbuatan mereka tu. Kemudian walillahi mulkus samawati wal ard. Allah beritahu kepada kita, bagi Allah maknanya dialah yang memiliki as-samawati wal ardi, iaitu as-samawati wal ard tu, iaitu langit dan bumi ni milik Allah. Ertinya apa yang ada di langit ni, yang ulama seperti tafsir Jalalain disebut khazainul matar war rizqi wan nabat. Manusia ni bergantung kepada langit dan bumi. Kalau tak ada langit dan bumi, daripada langit apa? Air hujan. Daripada langit apa? Matahari. Daripada langit apa? Kita tengok bintang-bintang kan, lalu berlakulah musim-musim dan sebagainya kan. Dan kemudian daripada bumi ni apa? Ada tumbuhan. Daripada bumi ni apa? Daripada itu ada binatang-binatang. Dari bumi ni apa? Ada logam. Daripada bumi. Tengok kan, manusia ni, kita ni bergantung kepada langit dan juga bumi, sedangkan kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada kita, di situlah tempat rezeki kita, di situlah tempat kita boleh gunakan macam-macam benda kan. Jadi takkanlah kita ni tidak mengambil pengajaran daripada situ, tak berfikir. Kita ingat bila dapat, kita fikir macam mana nak dapat je. Kita tak fikir siapa yang punya benda-benda ni semua, siapa yang membolehkan kita dapat benda-benda ni semua. Kemudian yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, dan juga peredaran, pusingan, berlakulah malam dan juga siang. Ikhtilaf kan, yang ni datang kemudian datang. Ikhtilaf daripada khalafa tu maknanya datang belakang, maknanya lepas malam kemudian datang siang, lepas siang kemudian datang malam. Kita tengok waqtilafil laili wan nahar. Ulama sebut dalam tafsir tersebut, dia kata apa? Kadang-kadang malam ni panjang sikit, kadang-kadang dia masuk kan, malam masuk dalam siang, siang masuk dalam, kadang-kadang setengah-setengah tempat tu panjang sangat siang hari dia, setengah-setengah tempat tu malam dia panjang sangat kan. Jadi semua tu adalah perubahan-perubahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk jadi apa? La ayatin li ulil albab, untuk albab, orang albab ni mana orang yang berfikir, orang yang ashabil uqul, orang yang ada pemikiran, yang boleh berfikir, sepatutnya dia gunakan fikir ni. Maknanya kalau dia tak nampak ni, dia tak gunakan fikiran dia pada tempat yang sepatutnya. Dia gunakan fikiran ni pada tempat yang nak dapat benda saja, nak dapat duit saja kan, nak dapat kita kata kekayaan saja. Tapi dia tak gunakan untuk mendapat apa ni, mendapat kekuasaan Allah, nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ. Allazi, kemudian Allah Ta'ala puji kan, sepatutnya orang-orang yang ulil albab ni begini sifat dia, begini. Bagaimana sifat dia? Ini sifat dia yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke 191. Apa Allah Ta'ala kata? Allazina yazkurunallah, iaitu orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah.
Maknanya ingat pada Allah bukan maknanya berzikir saja kan, bukan berzikir subhanallah 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 kan, tetapi maknanya merelatekan, sentiasa tak lepas ingatan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tengok bukit, ingat Allah. Dia tengok gunung, ingat Allah. Dia tengok laut, ingat Allah. Dia tengok langit, ingat Allah. Dia tengok bumi, ingat Allah. Dia tengok pokok, ingat Allah kan. Maknanya ingat Allah. Dan bagaimana? Itulah makna orang yang tak lupa kepada Allah. Jadi yazkuru, lawan dia ialah, iaitu mengingati, lawan dia ialah melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni insya-Allah kan, sebab itulah katakan, kalaulah kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan berani untuk buat jahat ni. Tak akan berani untuk buat maksiat. Kenapa? Kita sedarkan Allah Taala melihat kita. Kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita buat ni. Jadi tak akanlah kita berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata, iaitu ini sifat orang yang beriman, allazina yazkurunallah qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, ketika dia ni terlentang, maknanya membaringkan diri dia, tak kira membaring macam mana, membaring terbaring, duduklah macam mana, yang pentingnya badan dia tu terbaring. Ala junub tu maksudnya ialah, asalnya ialah ini tepi kita ni kan, ini tepi kan, makna ala junub tu makna kita sedang macam tu kan, duduk bertelekan ke, duduk berbaring ke, maknanya duduk atas badan lah, badan kita tu memanjang macam tu. Wa ala junubihim, jadi ulama kata sini ialah maksudnya dalam semua keadaan mana sekalipun kita, maka itu adalah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah pendapat ulama kata maksud dalam ayat ni ialah allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang yang sentiasa dia akan sembahyang walaupun dalam keadaan sakit macam mana, mampu tak mampu ke kan, sekadar dia mampu, dia boleh berdiri, dia akan sembahyang. Maknanya dia sentiasa, maknanya dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yusalluna, sembahyang dalam keadaan duduk pun dia sembahyang, dalam keadaan berbaring pun dia sembahyang. Maknanya tak lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada diri walaupun keadaan macam mana. Itu setengah pendapat ulama lah. Mana-mana pun kita boleh gabungkan dua tu, iaitu artinya apa, iaitu orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang Allah Taala sebut ulil albab ni, ialah orang yang sentiasa macam tu. Itulah sifat dia. Kalau tak ada macam tu, itu maknanya dia tu bukan ulil albab. Kemudian wa yatafakkarun, berhenti situ saja, dia mengingati Allah dan kemudian dia berfikir. Yatafakkarun, dia berfikir apa? Fi khalqis samawati wal ardi, dia berfikir segala kejadian langit, kejadian bumi, dia berfikir. Kemudian apa? Kemudian dia berkata, yang ketiganya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kau tak ciptakan benda ni semua ni batila. Batila tu dalam setengah tafsir kata maksudnya ialah abatha. Abatha tu maknanya sia-sia. Makna sia-sia ni tak ada guna. Ini apa guna dia? Tak ada guna. Kita tengokkan dalam diri kita ni, dalam badan kita ni ada satu benda, appendix kan, di hujung usus kan, usus kecil nak pergi ke usus besar, ada satu benda yang kecil, yang orang sakit appendix kan, biasanya kan. Jadi appendix ni manusia fikirlah kan, apalah guna. Sebab apa? Kalau masuk suatu benda dalam tu, maka dia akan membengkak, dia akan menyebabkan sakit appendix dan sebagainya lah kan. Jadi manusia pun berfikir kan, apakah benda ni, apakah dia, apa hikmah daripada appendix ni kan. Jadi itulah maknanya kita kata kan. Tapi kalau kita kata, kalau orang katalah tak ada guna benda, kena potong awal-awal, tak kan, ma khalaqta hadza batila, semua benda mesti ada sebab dia kan, ada benda kenapa Allah Ta'ala ciptakan benda tu. Cuma kadang-kadang manusia tak tahu, mungkin selepas 100 tahun barulah mereka tahu rupanya perkara ni adalah penting. Jadi contoh kita kata ni di sini kan, kita ni kan ada tonsil kan, tonsil dalam ni kan. Tonsil untuk apa? Kadang-kadang orang sakit tonsil dia akan bengkak, dia akan demam, macam-macam sekali kan. Jadi apa guna tonsil ni? Ada guna dia kan. Allah Subhanahu Taala kan akhirnya jumpalah manusia kan, bahawa tonsil ni adalah ni. Saya bukan orang perubatan tapi nak ceritanya ialah maknanya kan apa? Ada sebab semua. Tak ada sebesar-besar benda, kuman ke apa dia yang sekarang ni kan, coronavirus. Apa sebabnya kan? Apa sebab ni? Ada sebab dia. Ada. Allah Ta'ala tak menjadikan abatha. Allah Ta'ala tak akan jadikan benda tu sia-sia. Mesti ada sebab dia. Kemudian jadi ini batilah. Satu pendapat lagi, ada ulama yang mengatakan dia lebih luas lagi. Batilah ni lawan kepada al-haqqu. Al-haqqu lawan dia al-batil. Al-haqqu maknanya apa? Al-haqqu tu maknanya benar. Benar tu maknanya apa? Benar. Benar ni setengah ulama yang menafsirkan benda ni, iaitu
Makna benar tu lebih luas. Benar ni maksudnya ialah ada sebab dia, ada reason dia, ada peraturan dia. Batila maknanya Allah Ta'ala tak jadikan satu benda ni tanpa peraturan, tanpa makna begitu saja, tak ada kan. Tak mesti ada sebab, ada perjalanan dia, ada apa nak kata, dia punya inilah kan, penyusunan dia, penyusunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Allah Ta'ala tak biarkan benda tu macam tu saja. Jadi yang penting sekarang ialah kita ni, makna ayat-ayat ni yang diberikan oleh ulama-ulama ni untuk cuba kita fahamkan lagi kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata yang bila kita tengok alam ni kita akan katakan bahawa sebenarnya semua benda ada reason dia, ada sebab Allah Ta'ala tak akan jadikan, walaupun sangat kita complicated kan setiap benda. Sebab tu kalau kita tengok apa-apa kan, dalam enjin kereta ke, dalam kita kata dalam komputer ke kan, kita ada komponen-komponen yang sangat-sangat kecil tu kan. Setengah kita fikir kan, tak boleh ke tak ada benda ni. Kalau kereta kan, tak ada ke benda, tak boleh ke tak ada benda dalam ni, dalam enjin ni kan, tak boleh ke? Tak. Kalaulah saintis tu kan, kalaulah engineer kereta, kalaulah apa yang buat benda tu kan, dia buat yang dalam kereta, kenapa dia buat benda ni? Kalau sia-sia takkan buat, mesti ada sebab dia buat. Jadi maknanya kalaulah manusia pun dia buat something tu ada sebab dia. Jadi takkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bijaksana, maha tinggi, maha berkuasa, maha mengetahui, maha al-latif, maha al-alim, maha al-khabir ni buat benda ni sia-sia. Walaupun satu binatang yang kecil, serangga kan, dalam hutan Amazon lah kita kata, jauh sana kan, manusia pun tak tercapai lagi, tak sampai lagi ke situ kan, Allah Ta'ala buat, mesti ada sebab dia. Itu keyakinan kita sebagai orang mukmin. Allah Ta'ala ajar ni, ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci engkau. Artinya maha suci engkau ni tak mungkin Allah Ta'ala ni buat satu perkara yang sia-sia, tak mungkin. Subhanak fakina azaban nar, oleh kerana itu maka ya Allah, peliharakan kami daripada azab neraka. Sebab apa? Kalau ada saja anggapan mengatakan, perasaan kata Allah Ta'ala buat ni sia-sia, jaga neraka tu kan, sebab apa? Itu adalah ajaran yang sesat, ajaran syirik itu kan, mengatakan subhanak, maha suci Allah daripada kelemahan, kekurangan, buat satu benda yang sia-sia, tak ada sebab dan sebagainya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi bahawa orang mukmin ni, orang yang mempunyai ashabu ulul albab ni, dia akan berkata apa? Rabbana ya Allah, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Siapa-siapa yang engkau masukkan orang tu dalam neraka, sesungguhnya engkau hinakan dia. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ajar kita kan, kehinaan dan juga kebesaran, kehebatan, kehinaan, mana yang hebat, mana yang hina, mana yang tinggi, mana yang rendah. Allah Ta'ala ajar kepada kita kan. Kita berkata, orang yang faham ni, orang beriman, dia akan kata bahawa orang masuk neraka itulah sebenarnya orang yang dihinakan. Bukan yang orang dihinakan ni orang yang miskin atas dunia lah, orang yang tak ada harta lah, orang yang pakai compang-camping lah, maka begitu, itu bukan orang yang dihinakan. Allah Ta'ala tak hina di atas dunia ni bukanlah, itulah tanda hinanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni apabila kita ni hina, iaitu apabila kita ni dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam neraka. Oleh kerana itulah maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala fakina azaban nar, fakina azaban nar, fakina azaban nar, ya Allah peliharalah kami daripada azab neraka. Kerana azab neraka itulah sebenarnya orang masuk situ, itulah orang yang engkau hinakan dia. Faqad akhzaitah. Jadi wama lizzalimina min ansar, dan tidak adalah bagi orang kafir itu penolong. Tak ada orang nak tolong dia. Kalau orang kafir kan Allah Ta'ala tak tolong, sebab bila Allah Ta'ala tak tolong, tak adalah orang nak tolong dia. Rabbana, kita tengok kan banyak kan dia ulang kan, Rabbana Rabbana Rabbana. Kenapa kan? Dalam tafsir kata ini adalah untuk litadarru'. Diulang-ulang Rabbana untuk menunjukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ulil albab ni, orang-orang yang faham, orang-orang yang yakin, orang yang beriman ini, dia ni sangat tadarru', sangat rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, Rabbana atina Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Mereka ni berkata kan, ya Allah, dia kata ya Allah Rabbana, sesungguhnya kami telah mendengar, innana sami'na, kami telah mendengar ya Allah, munadiyan lil iman, orang yang menyeru kepada iman, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu siapa? Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan pewaris-pewaris Nabi, iaitu pendakwah-pendakwah Islam.
dia telah datang mengajar kepada kita kan. Kadang-kadang kita terjumpa, kadang-kadang kita dalam Facebook ke, dalam media sosial ke, dalam mana-mana lah kita jumpa orang tu, kita pergi masjid tu terjumpa, kita jumpa ceramah ni dan sebagainya kan, ustaz-ustaz, mamah guru, untuk guru kita kan, insya-Allah kan, masya-Allah, pendakwah-pendakwah Islam kan, kita terjumpa. Jadi bila kita terjumpa, kita anggaplah kan, Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman, munadiyan yunadi lil iman, orang-orang yang menyeru munadi makna orang menyeru, yunadi lil iman, yang mengajak kepada keimanan, yang menyeru kepada keimanan, an aminu bi rabbikum, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Beriman ni maknanya kalau kita dah orang dah beriman, maknanya kita dalam lagi, dekat lagi dengan Allah, itu maknanya beriman kan, beriman kan. Kita dah beriman, tapi beriman kita mungkin tak cukup lagi, mungkin lemah iman kita. Jadi ada orang datang kan, ajak kita kepada beriman yang lebih kukuh lagi, yunadi lil iman. Jadi kita pun fa'amanna. Masya Allah kan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun beriman, maka kita akan berkata Rabbana. Tengok Rabbana lagi kan, ulang lagi Rabbana, menunjukkan tadarruk kita, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana faghfir lana dzunubana. Jadi kita pun berkata Rabbana, ya Allah, aku dah beriman ya Allah, maka ya Allah faghfir lana dzunubana, ampunilah kami ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan padamkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadi kita istighfar, kita minta Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Memang kita ni banyak dosa kan, dulunya, sekarangnya mungkin banyak dosa lagi yang kita tak tahu banyak mana kan, dalam buku catatan kita ni yang amal yang sayyi'ah kan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kaffir anna sayyi'atina. Kaffir maknanya kan, gugurkanlah daripada kami dosa-dosa kami Allah, kejahatan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan bila kau matikan kami ya Allah, tawaffana, matikan kami bersama dengan orang-orang yang al-abrar. Al-abrar di sini ialah ulama kata al-anbiya was-salihin dalam tafsir kata kan. Jadi insya-Allah ayat terakhir Rabbana wa atina. Jadi kita minta lagi, ya Allah wa atina, berilah kepada kami ya Allah, berilah kepada atina ya Allah, ma wa'attana, apa yang engkau janjikan, ala rusulik, engkau janjikan kepada rasul kami. Apa dia yang dijanjikan kepada rasul tu? Iaitu ar-rahmah wal fadlu, kurniaan kamu ya Allah, rahmat kamu ya Allah, berilah. Kau janji. Apakah orang ni kita ni yang membaca doa ni, yang membaca ayat ini ni, Allah Ta'ala ceritakan ni, iaitu tidak percaya kepada janji Allah. Tak, dia bukan tak percaya di sini Jadi tafsir Jalalain kata, dia bukanlah menunjukkan bahawa dia tak percaya kepada janji Allah SWT. Wal'iyazubillah. Orang yang beriman dah percaya kepada janji Allah, cuma dia takut. Apa yang dia takut? Dia takut dia ni adakah termasuk dalam orang-orang yang akan berhak untuk mendapat janji Allah SWT itu ataupun tidak. Janji Allah pasti akan berlaku kepada Rasulnya. Jadi Allah SWT dah janji kepada Rasul begini. Jadi tiba-tiba kita ni, masalahnya kita kan, kita termasuk dalam golongan orang yang dijanjikan itu ke atau tidak. Itu yang disebutkan dalam tafsir Jalalain. Jadi dia kata Rabbana wa atina ma wa'atana, bawa datanglah kepada kami, maknanya jadikanlah kami daripada orang-orang yang akan bersama percaya dengan janji Nabi itu orang-orang yang akan mendapat fadlun wa rahmah. Nabi itu yang dijanjikan kepada Nabi itu, wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat nanti ya Allah. Maknanya pada hari kiamat nanti jangan kau hina, maksud itu dah kau masukkan kami dalam neraka ya Allah. Itu maksudnya sebagaimana yang kita baca atas tadi, innaka la tukhliful mi'ad, kau tidak memungkiri janji ya Allah. Jadi kita baca juga biasanya kan perkara ni kan, innaka la tukhliful mi'ad, iaitu ada dalam doa selepas berita azan, selepas qomat, kita pun baca benda ni, kita minta Nabi SAW diberikan macam ni kan. Jadi kita pun minta dalam ayat ni, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang akan mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mesti akan memberi kemenangan, mesti akan memberi rahmatnya, mesti akan memberi fadl dan juga rahmahnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita sebahagian daripada orang yang akan mendapat bersama-sama dengan al-anbiya as-salihin tersebut insya-Allah. Jadi janganlah kau mati ya Allah, dan janganlah wa tawaffana ma'al abrar ya Allah. Maka matikanlah, kalau kau nak matikan kami ya Allah, maka matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang al-abrar, iaitu al-anbiya was-salihin. Jadi setakat itulah saja insya-Allah muka surat 75 hari ini. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi seterusnya, muka surat 76, muka surat yang terakhir insya-Allah daripada surah Ali Imran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
kita tangguhkan insya-Allah sesi kita pada pagi ni, kali ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.